Yang sahih di Berita RTM. Sahih dan berimbang, Berita Perdana Ahad 19 Jun. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Prinsip pengasingan kuasa dan badan kehakiman, agensi penguatkuasaan bebas siasat mengikut bidang kuasa diperuntukkan. Tiada dasar akan ditetapkan untuk tujuan melupus kenderaan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Tiada individu mengatasi undang-undang dan agensi penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah termasuk rasuah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan juga memegang prinsip pengasingan kuasa dengan badan kehakiman bebas menjalankan perbicaraan tanpa campur tangan luar. Menghormati separation ataupun pengasingan kuasa di dalam sistem demokrasi kita. Sebagai pengamal undang-undang, saya faham tentang separation of power ataupun pengasingan kuasa ini, doktrin pengasingan kuasa, dan saya menghormati setiap tiang ataupun setiap cabang ini. Menghormati kebebasan legislatif di dalam membuat undang-undang, di dalam meluluskan undang-undang dalam parlimen, menghormati sistem kehakiman dari segi mengendalikan kes mahkamah, malah dari segi membuat penghakiman pun kita menghormati dan tidak pernah campur tangan di dalam keputusan mahkamah dan cara mereka mengendalikan mahkamah. Itu kita tak campur tangan. Itu jaminan daripada kerajaan. Mengulas Perhimpunan untuk Kebebasan Badan Kehakiman anjuran Badan Peguam Malaysia Jumaat lalu, Perdana Menteri berkata agensi penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah. Beliau meminta semua pihak agar tidak mempersoal, sebaliknya menghormati agensi penguatkuasa yang menjalankan tugas mengikut perundangan negara. Bagaimanapun, siasatan yang dijalankan terhadap mana-mana hakim tidak perlu dihebohkan dalam media bagi menjamin dan menjaga institusi kehakiman supaya ia sentiasa dihormati. Ia mengenai Akta Pendanaan Politik pula, Perdana Menteri berkata perkara itu masih dikaji. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bila kajian itu akan selesai. Dari segi prosedur, Jabatan Peguam Negara akan membuat draft dari segi undang-undang dan serahkan kepada Kabinet melalui Jabatan Perdana Menteri bahagian hal awal undang-undang. Mereka kena bentangkan memorandum kepada Kabinet. Selepas Kabinet luluskan, baru dibentangkan di dalam Parlimen untuk dibahaskan dan diluluskan. Perkara itu sedang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga meminta jentera Parti Barisan Nasional BN bersiap siaga awal meskipun tarikh sebenar pilihan raya umum ke-15 PRU15 belum diumumkan. Jelas beliau, PRU15 perlu berlangsung selewat-lewatnya pada Julai tahun depan, iaitu kira-kira setahun dari sekarang. Beliau yang juga naib Presiden UMNO menegaskan supaya jentera elak gerak kerja saat akhir. Bagi parti politik untuk menghadapi pilihan raya, setahun bukanlah satu jangka masa yang lama. Jadi kena bersedia. Itu kalau paling lewat setahun. Pilihan raya mungkin diadakan lebih awal daripada tarikh akhir penggal. Maknanya kalau paling lewat setahun, kalau lebih awal, tentulah jangka masa itu lebih dekat. Jadi sebab itu saya minta kalau di Bera ni semua jentera, tak kira UMNO, Barisan Nasional, perlu sentiasa bersiap siaga. Kerana akhirnya pilihan raya akan tiba juga. Kita tak nak kelang kabut berlaku di kalangan jentera.
Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan jika PRU 15 boleh diadakan sebelum Julai tahun depan. Beliau berkata demikian selepas perjumpaan khas dan ramah mesra petugas jalinan rakyat wanita di Dewan Kompleks Urakan Muda Daerah Bera. Saudara, perkhidmatan tren shuttle Tebrau dari stesen Johor Bahru JB Central ke stesen Woodlands Singapura mula beroperasi hari ini setelah 2 tahun dihentikan berikutan pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pembukaannya mendapat sambutan hangat berikutan hampir 70,000 tiket telah terjual untuk tempoh 1 bulan. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pengoperasian semula shuttle Tebrau dilihat dapat mengurangkan kesesakan di Tambak Johor setelah laluan itu ditutup pada 24 Mac 2022 akibat pandemik. Di minggu pertama ini kita hanya mensasarkan 240 kerana ada permintaan, kerana kita perlu menyeraskan MySejahtera, MyICA dan ada ciri-ciri yang perlu kita ketengahkan, iaitu dalam minggu pertama di mana checkpoints itu kena membuat sedikit kerja penyelarasan. Jadi ini yang menyebabkan daripada 320 untuk minggu pertama akan dikurangkan jadi 240. Pihaknya menyasarkan 7,000 penumpang sehari dapat menggunakan perkhidmatan tersebut apabila ia beroperasi sepenuhnya. Sementara itu, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan dan Keretapi Tanah Melayu Berhad serta semua pihak terlibat dalam pengoperasian semula shuttle Tebrau. Orang ramai, ramai-ramai menaiki kereta api tersebut dan menikmati perjalanan menaiki kereta api KTM. Kita difahamkan bahawa ini adalah langkah awal kerana lepas ni ada lagi projek-projek seperti RTS yang akan membantu kita dari segi mengurangkan kesesakan di antara Johor dan juga Singapura. Sebanyak 31 perkhidmatan tren beroperasi setiap hari membabitkan 18 perkhidmatan dari JB Central ke Woodlands manakala 13 lagi perkhidmatan dari Woodlands ke JB Central dengan kekerapan 30 minit pada waktu puncak. Ya, dalam pada itu, tiada sebarang dasar akan ditetapkan untuk lupus kenderaan. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang melaksanakan perkara tersebut. Ya, menurut Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, perkara itu perlu diteliti dengan mengambil kira jaringan perkhidmatan pengangkutan awam yang belum lengkap dan sempurna untuk kemudahan rakyat. Penyelesaiannya bukan satu, banyak lagi yang perlu kita lihat. Pertama, betul, kalau kita nak suruh orang jangan pakai kereta, tapi kita mesti ada satu jaringan sistem pengangkutan awam yang lebih sempurna. Sekarang kita masih dalam proses untuk menyempurnakannya. Baru saja kita buka MRT laluan MRT 2 fasa 1. Fasa 2 kita tunggu 7 bulan kemudian kita akan mula. Beliau mengulas pandangan penyelidik mengenai cadangan agar kenderaan lebih 10 tahun dilupuskan bagi menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya di ibu kota. 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM disasar Kementerian Pengajian Tinggi akan melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET menjelang 2025. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata sasaran itu bertepatan dengan rancangan Malaysia ke-12 selain mempunyai ijazah, graduan juga mempunyai sijil kemahiran Malaysia SKM dan ia memerlukan kerjasama rapat kerajaan dan industri bagi memperkasa TVET. Kita besarkan lagi ruang dan peluang. Inilah waktu dan ketikanya untuk kita menarik lebih ramai anak muda untuk menceburi bidang TVET. Dan saya nak menjadikan satu ataupun ini mencadangkan agar ianya menjadi satu daripada asbab untuk kita membantu dasar kerajaan untuk mencapai sekurang-kurangnya 55% daripada lepasan SPM
melanjutkan pengajian dalam bidang TVET menjelang tahun 2025 seperti yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Malaysia 17. Beliau berucap semasa majlis perasmian pemerkasaan TVET dan kerjasama strategik Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Industri di Batu Pahat. UTHM telah melahirkan 1,086 graduan berijazah dengan sijil kemahiran Malaysia SKM sejak diiktiraf sebagai pusat bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Ya, penghasil kandungan atau content creator di media sosial dinasihatkan agar lebih peka dan menjaga sensitiviti serta batasan terhadap hiburan yang mahu ditonjolkan kepada masyarakat. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad ini bagi mengelakkan hasil kandungan yang tidak disenangi ramai serta melangkaui batas dan norma kehidupan masyarakat negara ini. Tegas beliau lagi, tindakan meraih peminat atau pengikut media sosial juga mestilah mematuhi syariah. Termasuklah juga mereka yang selebriti ke nak iklan produk-produk mereka ke, itu bukan cara dia. Kerana kita kena ingat nak laku produk kita, rezeki ni Allah Taala bagi. Bukan dengan cara kita buat begitu. Mungkin kadang-kadang kita rasakan dengan cara kita buat tadi mungkin dapat melakukan produk kita, tapi persoalannya apakah cara itu boleh memberikan keringanan ataupun memberikan kebahagiaan kita di akhirat atau tidak. Baik, kita beralih ke perkembangan musim haji. Orang ramai diminta berhati-hati dengan sebarang tawaran pihak-pihak tertentu untuk mengerjakan badal haji pada tahun ini. Ya, ini kerana untuk mengerjakan haji, warga tempatan termasuk pelajar Malaysia kali ini memerlukan permit yang memakan kos tinggi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengerjakan badal haji orang lain. Permit tersebut harganya, pakej tersebut berharganya lebih kurang dalam 10,000 RM ataupun lebih. Jadi dia bercakap mana mungkin kita nak ambil ibadah haji sedangkan dia kena bayar 10,000, itu pun Saudi Riyal. Dan ini kalau Malaysia RM memanglah tak berbaloi untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Malah menurut Ustaz Tengku Aziz, Kerajaan Arab Saudi turut menghadkan bilangan jemaah tempatan yang akan dibenarkan menunaikan haji tahun ini. Selain tabung haji sendiri tidak melaksanakan badal haji disebabkan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Penipuan itu boleh berlaku. Sijil mana-mana saja pun dia boleh beli sijil. Dia boleh sijil ibadah haji, dia boleh cetak di mana-mana sekarang dengan digital ni. Tak datang pun dia kata datang, ataupun kalau hadiah sejadah pun mana-mana sejadah pun dia boleh beli. Di nilai 3 tu lebih hebat lagi, daripada sini pun boleh beli sejadah kan. Air Zam-Zam, tak betul ke tidak air Zam-Zam. Beliau turut meminta orang Islam agar jelas tentang keperluan badal haji, iaitu istita'ah kepada diri seseorang umat Islam bukanlah kewajipan bagi yang tidak berkemampuan bagi mengelakkan ditipu. Juga memahami syarat untuk mengerjakan badal haji, iaitu mereka yang pernah mengerjakan haji wajib bagi diri sendiri dan juga satu badal haji hanya untuk seseorang. Menyimpan dan mendaftar lebih awal di tabung haji. Ya, perancangan awal ibu bapa dengan amalan tersebut membolehkan sebilangan jemaah Malaysia menjadi tetamu Allah pada usia muda. Tinjauan sebilangan jemaah muda di Tanah Suci mendapati kebanyakan mereka berpeluang menunaikan haji apabila ibu bapa mendaftar seawal usia bayi selain rezeki mereka bagi musim haji kali ini. Usia muda kan dapat jadi orang yang terpilih kan. Jadi saya amat berbesar hati lah. Itu yang kira macam sebab tu ada boleh buat menunaikan haji kan.
Sebenarnya kita dah tunggu daripada tahun 2020 lagi kan, sebab COVID-19 kita terpaksa tangguh. So macam ambil peluang yang ada ni sebenarnya, lagi-lagi sebab saya tengah belajar lagi sebenarnya. Tapi sebab yelah tanggungjawab sebagai seorang Muslim kan, so kita ambil peluang yang ada ni. Saya bersyukur dapat pergi pada usia muda. Dia nak menghadap expectation orang lain tu yang saya rasa satu cabaran waktu balik Malaysia nanti. Saya rasa happy sebab dengan bersyukur sebab dapat datang kat sini buat pertama kali dengan family pula tu. Perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya Fasa 1 semestinya memberikan kegembiraan kepada rakyat, terutama penduduk yang tinggal berdekatan dengan jajaran. Pelbagai kemudahan dapat mereka peroleh selain memudahkan pergerakan untuk berulang-alik ke tempat kerja, selain bersia-sia bersama keluarga di hujung minggu. Really happy. Oh, sangat baguslah. Itu reaksi orang ramai yang tidak mahu melepaskan peluang menaiki MRT laluan Putrajaya Fasa 1 sejak ia mula dilancarkan Khamis lalu. Mereka tidak melepaskan peluang membawa keluarga bersiar-siar menaiki MRT. Lebih-lebih lagi dengan tambang percuma. Bawa anak-anak dah jalan saja untuk tengok sampai ke hujung trail tadi. Sekarang dah patah balik. Saya rasa usaha kerajaan ni untuk keluarga Malaysia ni, which I think is very good lah. Bila dia bagi free 1 bulan untuk kita menikmati dulu kemudahan ini sebelum menggunanya sepenuhnya lah. Anak-anak jalan tu betul. Dia jalan, menggunakan kos semua. Jadi relax sikit lah dalam train. Kan? Tak payah pergi sibuk nak parking apa benda semua. We just first time having a fun lah pengalaman. So anak I first time naik train. So nak tahu macam mana dia punya pengalaman, berapa lama nak pergi Putrajaya. So next time nak pergi tu memang senang kan. I ada seorang anak. So kita orang nak tak tahu nak pergi mana. So chance ni kita pakai untuk kita orang punya isi masa lapang lah. Dilancarkan, warga kota mengambil peluang untuk menghabiskan cuti hujung minggu dengan membawa keluarga bersiasat menaiki train. Saya juga sempat merasai pengalaman ini. Apapun tambangnya adalah percuma dan ia ditawarkan selama sebulan. Apakah makan untuk RTM? Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali. 25 syarikat pengambilan pekerja di senarai pendek Kementerian Sumber Manusia Malaysia daripada 1,520 syarikat dibekalkan Kementerian Sumber Manusia Bangladesh. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, langkah itu bertujuan menghapus amalan monopoli 10 syarikat dilantik sebelum ini selain menjamin semak dan imbang bagi mengelak monopoli dan amalan salah laku. Beliau sekaligus menafikan penglibatan Perdana Menteri Bangladesh dalam pemilihan 25 syarikat pengambilan pekerja asing.
Dalam kenyataannya, beliau menjelaskan pertemuannya dengan Sheikh Hasina Wazid hanya untuk berkongsi situasi semasa serta inisiatif kementerian dalam perihal buruh asing. Beliau turut memaklumkan senarai 250 syarikat lagi turut dibekalkan oleh pihak Bangladesh yang akan berfungsi di bawah 25 syarikat yang dilantik bagi menjamin standard digariskan kementerian. Kesemua syarikat pengendali perlu mematuhi piawaian Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO terutama berkaitan situasi tempat kerja dan tempat tinggal pekerja selain menghapus amalan buruh paksa. Datuk Seri M. Saravanan turut menegaskan kementerian tidak memberi keistimewaan kepada negara tertentu dan majikan dalam memilih buruh daripada senarai 14 negara sumber. Setakat Rabu lalu, Pusat Senti Pekerja Asing di bawah kementerian telah meluluskan kemasukan 230,000 pekerja asing. Penyedia perkhidmatan 5G penting untuk memacu ekonomi digital negara. Justru, kerjasama kukuh antara kerajaan dan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu diwujudkan bagi memastikan masyarakat, terutama peniaga, beralih ke platform e-dagang. Pensyarah kanan Putra Business School Dr. Ida Yassin berkata, syarikat telekomunikasi perlu fokus kepada penyediaan akses digital yang lebih inklusif agar negara kekal berdaya saing dengan negara maju. Pada tarikh akhir syarikat telekomunikasi Malaysia untuk memutuskan sama ada untuk turut serta dalam DNB kekal pada penghujung bulan ini. Jadi kita sudah tentu pada pihak syarikat yang mereka selalu memikirkan tentang bagaimana mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Bagaimanapun ya, kerajaan telah menyarankan mereka untuk memberi satu insentif fiskal, contohnya mungkin pengurangan dari segi cukai ya, untuk mereka turut serta dalam DNB ini. Tambahnya, penyertaan syarikat tempatan dalam Digital Nasional Berhad DNB mampu meningkatkan kesaling hubungan antara kedua-dua pihak sekaligus meraih faedah dalam tempoh jangka sederhana. DNB, sebuah anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan, diberi mandat untuk menjadi pihak neutral tunggal bagi melaksanakan infrastruktur dan rangkaian 5G ke seluruh negara. Agensi Pelancongan disaran mempromosi destinasi dan pakej pelancongan tempatan secara lebih agresif kepada pelancong luar, terutama dari negara berpendapatan tinggi. Kadar tukaran ringgit yang rendah pada masa ini perlu dimanfaatkan untuk menggalakkan pelancong berbelanja sekaligus mampu menguatkan nilai ringgit. Presiden Majlis Pelancongan Malaysia Uzaidi Udanis yakin kehadiran pelancong asing mampu membawa limpahan positif kepada sektor serta produk hiliran tempatan. Ini akan memberi impak yang besar apabila acara-acara besar ni kita mengambil peluang acara besar ni untuk menarik lebih ramai pelancong, dan apabila ramai pelancong datang sini maka lebih banyaklah kita aliran wang daripada luar negara datang sini. Jangan kita mempromosikan negara-negara luar saja, ini akan mengeluarkan wang tempatan ke luar negara, dan ini akan memberi dipanggil tourist deficit. Kita tak mahu turis defisit, kita mahukan lebih banyak surplus datang ke Malaysia ni. Orang tengah pihak ketiga. Beliau ditemu bual secara maya menerusi program Selamat Pagi Malaysia. RM380,000 diperuntuk Yayasan CIMB kepada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk melaksana projek pemeliharaan dan pemuliharaan hutan paya bakau. Inisiatif membabitkan penanaman 7,000 anak pokok bakau di hutan paya bakau Kuala Selangor yang terjejas akibat perubahan cuaca. Sasaran dan matlamat projek pemeliharaan hutan bakau ni adalah untuk menjaga alam persekitaran dan juga memastikan bahawa hutan bakau ni boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi persekitaran di sini. So salah satu daripada tujuan kami datang sini ialah untuk menanam anak-anak pokok bakau di sini, di mana terdapat setengah kawasan di hutan bakau ni telah binasa akibat
climate change, ya. Dan projek ini Ya, saudara, anda masih lagi menyaksikan berita perdana. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN bercadang memperluas perkhidmatan kesejahteraan dan psikososial khusus untuk golongan lelaki di Klinik Nur Sejahtera KNS ke seluruh negara. Malah berdasarkan statistik, seramai 22,156 klien lelaki telah menggunakan khidmat tersebut secara individu dan kelompok sejak tahun 2019 hingga Jun 2022. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, kebanyakan masalah diadukan melibatkan masalah dengan pasangan sebanyak 33%, keuangan 20% dan keluarga 17%. Perkhidmatan tersebut sebelum ini hanya terdapat di ibu negara sebagai keperluan semasa dan dilihat lebih menjurus kepada kesihatan reproduktif wanita itu bakal diperluaskan. Yang 40 tahun ke bawah, yang usia perkahwinan 1 hingga 5 tahun lah. Jadi melihatkan kepada keperluan ya untuk kaum lelaki juga. Sebab kita tengok tadi doktor pun ada bagi tahu saya antara 6 penyakit utama kaum lelaki yang kritikal. Antara contohnya adalah kanser prostat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian sambutan Hari Bapa Peringkat Kebangsaan 2022 dan perasmian premis KNS di Dungun. Ya Farah, demi kebahagiaan anak-anak, ada bapa yang sanggup berkorban dengan menawarkan diri untuk tinggal di rumah jagaan orang tua. Pengorbanan Pak Cik Arifin ini antara bukti kasihnya ayah sepanjang masa. Baik, kita ikuti laporan disediakan Fatin Akila Nur Azli sempena sambutan Hari Bapa. Jadi itulah sebab Pakcik suruh minta hantar kemari. Tu dia orang hantar. Dia memang tak mau hantar mula-mula. Lalu saya Pakcik cakap, kalau kau tak hantar, kau orang semua bekerja. Jadi kalau apa-apa dekat rumah macam mana? Beliau mengakui tindakannya itu tidak lain tidak bukan demi kesenangan anak-anak. Kisah unik Pak Cik Arifin itu antara bukti kasih sayang si bapa. Biarpun sering dikaitkan dengan ketegasan, namun ia tidak lain tidak bukan demi kebaikan anak-anak. Bagi ramai orang, ayah mungkin nampak tegas. Namun hakikatnya, diri sendiri yang tahu. Waktu maghrib pun tak balik rumah. Lepak saya pergi kafe. Waktu dulu waktu kecil-kecil dulu. Memang ayah selalu kejar bapa tu. Pada ayah saya, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Terima kasih sama ni mendidik abang dengan adik-adik lah. Actually dia akan support. Apa-apa happen dekat I, dia akan support. Dia backup lah as a father, the best father in the world. Semoga ayah sihat. Selamat Hari Bapa. Love you so much. Dia seorang yang agak tegas lah. Agak tegas dan mendidiklah anak-anak. Lepas tu dia ni kira kuat bekerja
Saya cuma nak ucapkan terima kasihlah kerana membesarkan dan mendidik kami. Setiap pengorbanan tidak mengharap balasan. Sebelum mata tertutup rapat, hanya ingatan dan kasih sayang seorang anak yang didambakan. Kalau bapa-bapa kita ni buat kesilapan yang lampau, maafkanlah. Maafkanlah kepada anak-anak semua yang saya kasihi. Jangan berdendam dengan ayah kita, dengan bapa kita. Mungkin bapa kita dulu ada buat silap masa kita kecil-kecil ke atau masa besar ke. Dan jangan kita dendam pada bapa kita. Maafkanlah. Sebab apa tuan-puan? Kalau boleh kita kata orang tu, anak-anak ni menghargai, menghormati dan sayangi bapa kita. Baiklah, saya ucapkan selamat Ibu Bapa untuk Pakcik Idris dan juga Uncle Lim. Baiklah, kasih ibu bawa ke syurga, kasih ayah kekal sepanjang masa. Meskipun tidak terungkap, namun tegap dan kukuh ikatannya. Sehangat kasih ibu, keringat bapa pula memberi teduhan kepada keluarga, menyantuni isteri dan anak-anak serta membawa amanah penuh wibawa. Saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada figura yang bergelar ayah, papa dan abah. Fatih Akilah Nur Azli, RTM. Kita teruskan dengan edisi sukan bersama Azam Hussein. Silakan. Sabah melonjak ke tangga teratas Liga Super. Kejohanan Motosikal Asia, 2 pelumba tempatan intai kejayaan di Jepun. Terima kasih Andy dan Faratul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Liga Super. Sabah FC meraih 3 mata penuh selepas mencatatkan kemenangan tipis 2-1 ke atas Sri Pahang FC. Keputusan itu menyaksikan The Rhinos memintas Johor Darul Takzim JDT ke tangga teratas Liga. Beraksi di Stadium Likas Kota Kinabalu, tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-10 melalui penyerang import dari Brazil, Neto Pessoa. 8 minit kemudian, pemain import dari Jepun, Taiki Kagayama pula mencetak nama selaku penjaring untuk meletakkan Sabah selesa mendahului dengan 2 gol. Selepas rehat, Sri Pahang berjaya mengurangkan defisit menerusi sepakan penalti Manuel Hidalgo pada minit ke-60. Namun keputusan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Selepas mengarungi 8 perlawanan, Sabah kini berada di Persada Liga dengan 18 mata, 2 mata mengatasi JDT yang kurang 2 perlawanan. Walaupun kini menakluki Persada Liga, pengendali Sabah FC Dato' Ong Kim Swee tidak mahu anak buahnya terlalu selesa. Beliau terus menuntut agar pemain dapat mengekalkan rentak dan strategi permainan untuk perlawanan-perlawanan akan datang. Kita bermain dengan begitu baik, terutama pada separuh masa pertama. Tetapi pada separuh masa kedua, kita hilang rentak dan kita mengambil mudah. Dan ini perlu menjadi satu pengajaran. Kita bernasib baik di mana kita dapat mengekalkan bertahan dengan begitu baik selepas dimulusi. Congrats to Sabah because the first half they give us many trouble. But second half, I think if we are a bit more accurate, we could have come back in the game. Pada pertemuan seterusnya, Sabah akan menentang Selangor FC pada 28 Jun depan, manakala Sri Pahang FC akan mendepan Negeri Sembilan FC pada 25 Jun. Sementara itu, pengendali Terengganu FC TFC, Nafuzi Zain berpuas hati dengan prestasi dipamerkan anak-anak buahnya ketika bertemu KL City dalam satu lagi perlawanan semalam. Meskipun dibelenggu masalah kecederaan pemain, skuad penyu tetap berhasil mendaki 5 anak tangga Liga Super. Pada pertemuan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gung Badak itu, TFC menewaskan KL City FC 2-0. Ya, saya begitu kepuasan sebab betapa susahnya kita nak menjadikan gol dan ada dengan 2 gol malam ni satu kegembiraan. Bersyukurlah, saya syukur dan terima kasih untuk player.
Dua gol skuad penyu itu diperolehi menerusi pemain import dari Bahrain Habib Harun pada minit ke-74 dan pemain kelahiran Jerman Manuel Ott pada minit ke-80. Dalam perlawanan lain, Melaka United FC gagal menggunakan peluang beraksi di laman sendiri untuk mengatasi Negeri Sembilan FC. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada aksi di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan kini di tangga ketiga dengan 16 mata, manakala skuad Hang Tuah menghuni kedudukan ke-9 dengan 8 mata. Petaling Jaya PGCity FC pula sekadar terikat satu sama menentang pasukan tercorot Liga Penang FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. PGCity membuka jaringan pada minit ke-36 menerusi S. Kumaran apabila rembatannya terkena kepala pemain pertahanan skuad tuan rumah sebelum meluru masuk ke gawang gol. Namun pasukan tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan menerusi Anselmo da Silva atau lebih dikenali sebagai Casagrande pada minit ke-63. Baik, kejuaraan motosikal Asia ARRC 2022 yang memasuki pusingan ketiga dijadual berlangsung di Lita Pemotoran Antarabangsa Sugo Jepun pada 12 hingga 14 Ogos depan. Ini merupakan kali pertama perlombaan ini diadakan di Lita tersebut. Dua pelumba tempatan, Ahmad Afif Amran dan Mat Aiman Tahiruddin bakal menggalas tanggungjawab bersama Cardinals Racing Team Malaysia untuk memberikan cabaran. Laporan Tina Ramah. Cardinals Racing Team Malaysia yang mula membuat penampilan di ARRC pada musim 2019 semakin menampilkan persembahan meyakinkan. Ketika mengharungi saingan pusingan 1 di litar antarabangsa Chang Buriram pada 25 hingga 27 Mac lalu, Afif muncul juara pada perlumbaan 2 yang membantu pasukan Cardinals menamatkan saingan sebagai pendahulu keseluruhan bagi kategori UB 150. Pada saingan pusingan 2 di litar antarabangsa Sepang hujung bulan lalu, ternyata nasib tidak menyebelahi mereka apabila dua pelumba tersebut gagal menamatkan perlumbaan walaupun mereka dilihat berpotensi untuk menjejak kaki di podium. Bagi kategori pelumba, Afif kini berada di kedudukan ketiga dengan 45 mata selepas dua pusingan. Afif yang juga antara pelumba paling menyerlah pada kejuaraan Capri, setakat ini tidak sabar untuk memulakan saingan seterusnya di litar pemotoran Sugo. Untuk next race ni saya akan lebih fokus dari segi setup jentera dengan track baru iaitu di Sugo. Kita orang tak pernah race dan semua geng-geng RRC memang tak pernah race di track Sugo. Sebab track ni sangat berbeza dengan adanya naik bukit dan turun bukit. Itu agak susah untuk rider setup gearbox dan jentera lebih kompetitif di track tu. Sementara Aiman yang melakukan debut di perlumbaan peringkat Asia bersama pasukan Cardinals kini berada di kedudukan ke-18 dengan mengumpul 18 mata. ARC ni untuk tahun ni saya akan target yang terbaik. So first year saya tak target tinggi lah. Kalau saya dapat catch up balik point, saya akan target top 3 lah overall. So di Jepun ni saya akan repeat balik race yang kedua Sepang. So saya akan bawa perwatakan tu di Jepun lah. Saya akan fight di Jepun untuk ke-3 terbaik. Selepas mengharungi dua pusingan perlumbaan, setakat ini Cardinals Racing Team Malaysia selesa menduduki tempat ketiga keseluruhan bagi kategori pasukan dengan memungut 56 mata. Dalam pada itu, pengurus pasukan Cardinals Racing Team KF Wong yang juga merupakan bekas pelumba Capri berkata misi utama pasukannya untuk terus menyerlah di peringkat Asia selain mencuba ketahanan produk mereka. Untuk overall memang semangat jugalah, tapi sebab hari itu dekat Sepang ada sedikit silapan, jadi point overall itu pun sudah ada dijatuh jauh sangat. So I percayalah yang rider untuk race depan di Japan dia akan boleh dapat balik result yang bagus, cover baliklah. Pihaknya juga berazam untuk melebarkan sayap ke kategori AP250 pada musim depan. Laporan Tina Ramah, RTM.
Baik, pusingan kelima kejuaraan Capri Malaysia Petronas 2022 kembali di dataran Seri Jempol selepas lebih 2 tahun tidak dapat diadakan di venue tersebut akibat pandemik COVID-19. Promotor kejuaraan Safe Air Mutual Sdn Bhd SAM menerusi kenyataan memaklumkan ia dijadual berlangsung pada 16 dan 17 Julai depan. 20 pusingan dan dilepaskan sekarang. Pengarah promosi SAM, Ron Hawk berkata, keunikan kejuaraan ini lahir daripada aksi perlumbaan di lita sementara seperti mana yang menjadi tradisi perlumbaan Capri. Menurutnya, misi utama berganjuran kejuaraan ini sejak dari awal adalah untuk membawa kemeriahan aksi pelumba-pelumba tempatan kepada masyarakat setempat. Penggunaan lita tetap seperti di lita antarabangsa Sepang SIC dan Tangkak Johor tetap akan menjadi keutamaan bagi menaikkan lagi taraf sukan pemotoran dua roda negara. Sementara itu, Ron turut mengesahkan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang akan menjadi tuan rumah bagi pusingan ke-10 Capri Malaysia edisi ke-29 itu. Kalender musim 2022 yang membuka tirainya di Lita SIC pada Mac lalu merangkumi 10 pusingan dengan perlumbaan terdekat adalah di Lita Permotoran Terengganu dari 24 hingga 25 Jun ini untuk saingan pusingan keempat. Esports Integrated ESI masih giat mempersiapkan kertas kerja berhubung pengecualian cukai pendapatan hadiah buat atlet e-sukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Faris Amir, beberapa perbincangan akan diadakan sebelum diserahkan kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam masa terdekat. Jadi kami pun baru saja rumuskan focus group discussion untuk garis panduan sukan elektronik, best practice ataupun guideline for regulatory. We also include discussion about tax exemption. So basically currently ESI is finessing our proposal and we will bring it to the Ministry of Youth and Sports and then Ministry of Youth and Sports akan bawa kepada MOF dalam lembaga hasil. ESI dalam masa sama turut mencadangkan pengecualian cukai tersebut turut meliputi kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ahmed menyatakan perkara itu sebelum memasuki ruang perlawanan akhir Piala Asia Tenggara Mobile Legends MSC 2022 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MyTech. Pembangun e-sukan muda alih popular Mobile Legends, Muntun Games dengan kerjasama KBS melancarkan kejohanan MSC yang memasuki edisi kelima dengan MyTech sebagai venue pertandingan. Sebanyak 12 pasukan mewakili 7 negara telah bersaing dalam kejohanan berkenaan. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, kita ke perkembangan seterusnya, perkembangan kejohanan olahraga terbuka Perak 2022. Selepas Raja dan Ratu Pecut dimuktamadkan semalam, tumpuan di balapan beralih kepada acara pecut 4x100 meter siang tadi. Kuartet MSN Perak menepati ramalan meraih pingat emas acara lelaki, manakala wanita diungguli pelari Sukma Johor. Gandingan mantap Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang menerima gelaran Usain Bolt Malaysia, Ganesh Khan, Loganes dan Amir Aiman menamatkan larian dengan catatan 41.43 saat. Kedudukan kedua diraih Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail dan ketiga Sekolah Menengah Gunung Rapan. Seramai 850 peserta menyertai kejohanan tersebut yang berlangsung selama 2 hari di Stadium Perak. Sebanyak 3 rekod kejohanan diperbarui semalam menerusi acara 100 meter, rejam lembing dan baling tukul besi dan kesemuanya menerusi kategori lelaki. Baik saudara, edisi Sukan 19 Jun berakhir di sini. Saya Azam Budi Hussein. Untuk segmen seterusnya, kita kembali bersama Andy dan juga Farhatul. Malaysia tidak berdiam diri, sebaliknya telah melaksana beberapa tindakan membantah kenyataan menghina Nabi Muhammad oleh 2 ahli politik India. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, beliau telah menyuarakan pendirian Malaysia berhubung isu tersebut ketika pertemuan bersama rakan sejawatannya dari India, S. Jaishankar, semasa mesyuarat khas Menteri Luar ASEAN India Jumaat lalu. Perbincangan lanjut akan diadakan bertujuan mencari penyelesaian komprehensif bagi mengelak masalah sama berulang.
Sebagai tindak balas, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Pesuruhjaya India di Kuala Lumpur ke Wisma Putra dan kita telah menyampaikan nota protes kepada beliau, dan beliau juga telah menerangkan bahawa kerajaan India telah mengambil tindakan yang cepat. Kedua-dua orang yang terlibat itu telah dilucutkan daripada jawatan-jawatan kerajaan mereka, dan kerajaan India mengatakan bahawa itu bukan pendirian rasmi kerajaan. Dalam B-Diva. Biarpun terpaksa bersaing dengan penganjuran beberapa konsert lain sepanjang bulan ini, aura kumpulan UKIS tetap menyerlah menerusi sambutan luar biasa terhadap konsert UKIS Reunion 25 tahun yang berlangsung 2 malam berturut-turut di Istana Budaya. Ternyata, UKIS masih berbisa dengan persembahan bertenaga 25 buah lagu popular mereka. Bila saya tengok penonton tadi, saya teruja kerana ialah kita di samping yang sama kita membuat promosi, promosi demi promosi, dan akhirnya pada malam ini terbukti yang datang memang peminat tegar UKIS sebenarnya. Malaysia sekali lagi dipilih tuan rumah bagi acara Malaysia Golden Global Awards MGGA dan Festival Filem Antarabangsa Malaysia 2022 MIFEST. Menurut pengurusi MIFEST, Joanne Goh, festival kali ini mencipta sejarah tersendiri apabila dua pelakon India termuda berusia 9 dan 10 tahun dicalonkan bagi kategori pelakon lelaki terbaik bagi filem Two Friends. Do it on the 5th edition this year, and there is a lot of submissions for this year, starting like as I mentioned, there are 15 countries. There's a lot, you know. Filem biografi epik inspirasi daripada kisah perjuangan Mak Kilau bakal menemui penonton di Pawagam mulai 23 Jun depan. Filem garapan pengarah Samsul Yusof ini syarat dengan pengajaran diyakini mampu menyuntik semangat anak muda masa kini dalam memperjuangkan keamanan negara. Kepada semua penonton yang bakal menonton filem ini pada 23 Jun, saya memberikan jaminan tidak akan memberikan satu hampa kepada anda semua. Saya yakin Mat Kilau akan bisa menjadi sebuah tuntunan. Apa itu arti sebuah semangat? Apa arti sebuah perjuangan? Teater pertama yang akan dipentaskan di panggung sari Istana Budaya tahun ini, musikal Moyang Saleh, mengangkat perjuangan serta pengorbanan legenda seni dan budaya masyarakat Melayu Negeri Sembilan suatu ketika dahulu. Diarahkan anak jati Nagori, Rosli Mansur dan terbitan Siti Salbiah Zahari, ia dibintangi barisan pelakon ternama tanah air, antaranya Datuk Ahmad Tarmimi Sarega dan K. Rahman. Julung-julung kalinya saya mengarah sebuah teater berlatarkan sejarah Negeri Sembilan. Tentulah saya menumpukan seluruh tenaga dan komitmen juga fikiran saya kepada teater ini supaya dia menjadi satu realisasi dapat diterima oleh khalayak. Walaupun kita faham kita takkan dapat memuaskan hati kesemua orang. Berdurasi sejam 45 minit, pementasan teater musikal Moyang Saleh akan bermula 26 sehingga 31 Ogos depan. Kumpulan Hujan Teruja bakal beraksi semula di hadapan peminat pada 2 dan 3 Julai menerusi ulang tahun ke-10 Art of Speed Malaysia Sound Circus Festival 2022 di Maib Serdang. Lebih menarik, gitaris utama AG Koko dan vokalis Nur Saleh turut serta mempersembahkan 15 buah lagu popular kumpulan tersebut. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kemungkinan dalam 15 lagu Hujan punya slot dalam 1 jam untuk event ni. Pada 2 Julai ni. So akan bekerja keras lah sebenarnya untuk rehearsal dan praktis. Pasal dah lama tak main show kan. Kita dah lama, Hujan dah lama tak show. Ni first show kita lah. First show selepas Endemic. So kita happy lah nak perform. Pelakon Azhara Ahmad mengakui banyak menerima tawaran berlakon selepas mendirikan rumah tangga dengan pelakon J. Iswazir sejak 3 bulan lalu.
Jadi Zara yakin dengan percaturan yang Allah tetapkan, rezeki itu semua di tangan Tuhan, dan sekarang Zara rasa tak ada masalah pun untuk jawab-jawab tawaran-tawaran berlakon semua. Alhamdulillah. Ni pun baru habis 26 episod untuk RTM juga. Dan bulan depan ada untuk RTM juga 8 episod dengan satu lagi Super Tele. Meskipun kemampuan vokalnya dipertikai sesetengah pihak, pelakon dan penyanyi Fatah Amin sekali lagi tampil dengan single terbaru masih dengan konsep ketuhanan berjudul Padamu. Fatah turut merancang berkolaborasi dengan beberapa penyanyi lain dan bakal mencipta nama di Indonesia tidak lama lagi. Wow, tahniah Fatah. Maybe kita nak venture on Indonesia punya market kan, nak try market sana. Mungkin kita akan jumpa few composer ke lyricist daripada sana dan try to propose a few song. Baiklah, perkongsian Padamu Fatah Amin itu tadi mengakhiri B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim, selamat beristirahat. Bye. Jenazah penyanyi dan pelakon terkenal Adibah Nur Muhammad Omar, 52 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur tengah hari tadi. Pengebumian Allahyarhamah berjalan lancar dengan dihadiri bapanya Muhammad Omar Zainal Abidin, 87 tahun dan ahli keluarga serta lebih 100 kenalan rapat dan rakan artis. Antara selebriti yang hadir, Datuk Afdlin Shauki, Datuk Hans Isaac, Datuk M. Nasir, Niki Palikan, Remy Ishak, Linda On dan Ziana Zain. Terdahulu, jenazah Allahyarhamah dimandi dan dikafan di Masjid Al-Ansar Taman Keramat kira-kira pukul 9.30 pagi. Suasana sedih dan pilu menyelubungi ketika jenazah Allahyarhamah tiba di Tanah Perkuburan dengan rata-rata hadir sejak awal pagi bagi memberikan penghormatan terakhir. Allahyarhamah Adibah Nur meninggal dunia di Hospital Gleneagles pada 7.45 malam semalam akibat kanser ovari tahap 4. Saudara Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan rasa sedih atas pemergian Adibah Nur. Baginda berdua berdoa agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solihin. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Adibah Nur. Pada masa sama berharap mereka tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu itu. Seri Paduka menyifatkan pemergian Allahyarhamah sebagai kehilangan besar kepada dunia seni tanah air. Sementara itu, Perdana Menteri menerusi Facebooknya turut menyifatkan penyanyi lagu terlalu istimewa itu bukan sahaja berbakat dalam bidang seni suara, malah menyerlah dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Datuk Seri Ismail Sabri berdoa semoga Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Beliau turut mengucapkan takziah kepada keluarga Adibah Nur dan berdoa semoga mereka tabah menghadapi kehilangan orang tersayang. Penduduk Hong Kong mengucapkan selamat tinggal kepada restoran terapung terbesar dunia, Jumbo Kingdom. Ia dibawa keluar dari pelabuhan Aberdeen di Hong Kong ke lokasi yang tidak didedahkan. Perinciannya dalam hashtag. Jumbo Kingdom ditutup sejak awal 2020 susulan perintah berkurung yang dilaksana akibat COVID-19. Kawasaki cipta robot berbentuk kambing RHP Bax ia ditonjolkan secara eksklusif pada pameran robot antarabangsa 2020 di Jepun. BEX mampu menampung berat hingga 160 kg. Robot dilengkapi unit kamera itu dicipta bagi membantu manusia melaksana beberapa kerja khusus, antaranya memantau ladang tanaman.
Jumbo Kingdom ditutup sejak awal 2020 susulan perintah berkoro yang dilaksana akibat COVID-19. Syarikat induk restoran tersebut menyatakan pihaknya kekurangan dana untuk meneruskan operasi. Usaha mendapatkan pemilik baharu juga gagal mengakibatkan perniagaan gulung tikar. Restoran menyajikan makanan laut yang dibuka pada 1976 itu memiliki reka bentuk dan hiasan dalaman bercirikan istana Empire China yang mengagumkan. Antara individu ternama yang pernah hadir ke Jumbo Kingdom ialah Tom Cruise. Cordelia Adams, 59 tahun, tidak pernah memotong kuku tangannya sejak lebih 3 dekad lalu. Dia mula menyimpan kuku tangan sendiri ketika usianya 20-an. Ironinya, wanita asal Indiana itu bekerja sebagai juru hias kuku. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana Ahad 19 Jun. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.